Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Saya muliakan Musti Surau Rahman. Saya muliakan tuan-tuan ahli jawatan kuasa serta jemaah yang hadir pada malam ini, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik semua, rahimakumullah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, Allah beri kita kesempatan sekali lagi untuk kita sama-sama dalam mengikuti pengajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam dalam bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu lepas saya tak dapat hadir sebab ada masalah sedikit, ada urusan. Jadi minggu ini kita sambung pengajian kita dalam bab yang ke-8, iaitu bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menyatakan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan apa khabar? Sihat? Sihat semua? Alhamdulillah. Baik. Kita sambung qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wa bihi ilay qala hadatsana Abdullah bin Muhammad ibn al-Hajjaj qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham qala hadatsani abi an Budayl yani ibni Maisarah al-Uqayli an Shahr أو عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ daripada Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha qalat, berkata adalah kum pakaian Nabi. Kum ini ialah ini tuan apa? Lengan, pergelangan lengan ni, luas lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusqi, ila sampai kepada pergelangan tangan Nabi. Jadi 2 minggu lepas saya dah sebut dah pakaian Nabi sampai di sini. Dalam keadaan Nabi bermukim, maksudnya dalam keadaan Nabi tidak ke mana-mana, Nabi bermusafir, pakaian Nabi panjangnya sampai di pergelangan tangan. Ini kurang sikit, begini. Sampai di beginilah. Tapi ketika Nabi bermusafir, Nabi akan pakai sampai sini. Tapi kalau Nabi bermukim, maksudnya Nabi tak keluar ke mana-mana, Nabi duduk dalam Madinah, Nabi akan pakai lebih sedikit sampai di sini. Lebih sedikit. Kerana masa tu mungkin dalam keadaan sejuk. Bila sejuk, panjang sikitlah, macam kita pakai sweater tu kan. Ada panjang sikit, labuh sikit. Nabi bila Nabi di rumah, Nabi tak keluar ke mana-mana, Nabi akan pakai pakaian Nabi panjang sampai ke sini. Tapi bila Nabi keluar bermusafir, berperang dan sebagainya, Nabi akan pakai betul-betul ngam-ngam dengan pergelangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat lain yang menyatakan Nabi punya baju sampai ke tapak tangan Nabi SAW. Jadi hadis ini tidak menafikan. Ada riwayat lain yang kata panjang sampai di sini, tak ada masalah. Jadi kalau kita lelaki pun boleh pakai sama ada di sini sampai di pergelangan tangan ataupun mana-mana saja, tak ada masalah. Cuma kalau pada zaman dulu 30-40 tahun yang lalu, kata guru saya, adat orang yang alim ni lain sikit. Macam tu imam ke guru yang mengajar Quran, adat dia mereka tidak pakai baju lengan pendek. Jarang. Tambah-tambah mufti.
Mufti tak boleh pakai baju sembarangan, ataupun hakim, qadi. Qadi kan, qadi yang melaksanakan hukum. Hakim, qadi, mereka tidak boleh pakai baju sembarangan. Maksudnya ada pakaian khas. Mereka nak membezakan antara orang awam dengan orang qadi itu sendiri, mufti itu sendiri. Contohnya sekarang pun sama juga, cuma sekarang ni terlebih agak terbuka sedikit. Ustaz pun pakai tangan jersey, tangan pendek juga. Saya pun pakai juga macam ni. Kalau keadaan yang tertentu lah yang boleh. Macam kalau nak pergi main bola pun nak pakai macam ni. Terlampau pula orang kata trap pula kan. Tak boleh juga trap begitu. Jadi ikut keadaan. Tapi kalau zaman-zaman yang lampau ni, kata zaman yang bukan maju macam sekarang ni, adat tu dia lebih jaga sedikit. Sekarang wallahu alam, mungkin ada qadi ataupun mufti yang pakaian yang biasa-biasa. Tapi setakat sekarang saya perhati masih lagi menjagalah, mufti itu masih lagi menjaga. Mufti lah khususnya, sebab tak boleh ada peraturan yang tertentu bagi mereka yang tak boleh bercampur dengan orang awam sangat. Takut nanti hukuman yang dijatuhkan itu, contoh dia berkawan dengan orang ni, tengok orang ni kena hukum, dia akan cenderung nak bias ataupun nak berat sebelah. Begitulah orang akan mudah kata fitnah dan sebagainya. Sebab tu mufti ataupun qadi ataupun hakim jarang kita nampak berkumpul dengan orang awam. Mereka nak jaga izzah mereka, nak jaga mereka punya gah mereka tu, haibah mereka tu. Di samping bukanlah menafikan untuk berjemaah, solat berjemaah, tidak. Tapi tak duduk di kedai kopi macam kita. Kita duduk kedai kopi biasalah kan, mengopi, mengetih, apa lagi, semua lah. Apa hikmah Nabi bila dalam keadaan musafir Nabi pakai sampai dekat sini saja? Senang pergerakan. Saya tulis di sini, kata guru saya, senang pergerakan bila baju tak terlampau labuh sangat. Tapi bila Nabi di rumah santai-santai, bukan santai lah, maksudnya Nabi di rumah, Nabi di sekitar Madinah saja, maka masa tu Nabi pakai labuh juga. Begitu. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, azimu amaimakum wasi'u akmamakum. Besarkan amaimakum, serban-serban kalian, dan luaskan lengan-lengan baju kalian. Ini untuk khas kepada penuntut ilmu lah. Sebab tujuan dia untuk besarkan amaimakum ni ataupun imamah ni kepada para penuntut ilmu ataupun pada alim tu sendiri, nak bagi tahu beza antara, sebab zaman dulu semua pakai serban. Para sahabat pakai serban, Nabi pakai serban, kafir musyrikin pakai serban, Yahudi pun pakai serban. Tapi sekarang tak ada orang kafir pakai serban kan. Yang tinggal kita orang Islam je pakai serban. Jadi lepas zaman Nabi wafat semua, masuk zaman Sayyidina Imam Abu Hanifah, beliau pesan untuk besarkan serban-serban kalian, nak bagi beza antara orang awam dengan penuntut ilmu, dengan alim. Bila serban besar ada beza. Kalau di Mesir, kalau yang qari, yang baca Quran itu, ada serban dia juga. Dia pakai kopiah warna merah tapi ada lilitan dia juga. Ada cara lilitan dia. Kalau Syekhul Azhar, ada lilitan serban dia, kopiah warna apa, begitu. Jadi dan juga besarkan lengan-lengan kalian. Sebab zaman dulu, dalam tu lah kita bawa masuk buku, dalam tu lah kita bawa masuk ink, dakwat dan sebagainya. Macam kita tengok cerita Cina tu kan, yang dia simpan emas dalam dia punya baju tu. Keluar satu, banyak. Begitulah, seolah-olah begitu, untuk membezakan di antara penuntut ilmu dan bukan penuntut ilmu. Begitu. Apa yang kita boleh dapat pengajaran hadis ini ialah panjang pergelangan tangan itu pada sampai ke tapak tangan ke ataupun lebih, bukan tidak menyebabkan kita berasa riak, tidak. Jadi kalau saya pakai labuh macam ni, bukan kata riak,
takabur tidak. Dia menafikan khayalat, menafikan kita ni nak riak dan takabur tidak. Dan juga antara sifat pakaian yang baik adalah yang dia boleh pakai dalam keadaan sejuk dan juga panas. Ini daripada hadis yang kita dapat pengajaran daripada hadis ini. Baik, terus wa bihi ila qala haddatsana Abu Ammar al-Husayn ibnu Huraits qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah bin Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi, yakni Sayyidina Qurrah bin Iyas bin Hilal, ni sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu. Daripada Sayyidina Qurrah bin Iyas bin Hilal kata, aku telah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama denganku. Muzainah ni maksudnya 3 hingga ke 40 orang bilangan. Jadi Sayyidina Qurrah bin Iyas telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dalam kumpulan sebanyak 3 hingga ke 40 orang. Muzainah maksud dia qabilah. Linubayi'ahu, untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu la mutlaqun, dan pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la mutlaqun maksudnya terbuka butang. Nabi tak pakai butang atas ni. Sayyidina Qurrah bin Iyas datang dalam kumpulannya, bawa untuk bai'ah dengan Nabi, untuk ikat setia dengan Nabi, dan beliau dapati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka butang, tak pakai butang. Au qala, ataupun katanya Sayyidina Abu Ammar syak pada rawi ni, zirru qamisihi mutlaqun, maksudnya ada butang, pakai butang atau tak pakai butang, gitulah syak pada rawi ini. Qala fa adkhaltu yadi, berkata Sayyidina Qurrah, aku masukkan tanganku fi jaibi, dalam baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jaibi qamisihi, dalam baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam lubang baju Nabi yang terbuka butang tu. Fa masastu al-khatam. Jadi Sayyidina Qurrah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan 3 hingga 40 orang, dalam keadaan beliau melihat Nabi tidak berbutang, maksudnya Nabi tak berbutang. Boleh jadi sampai di sini, sampai di bawah, wallahu alam, sebab luasnya butang Nabi Nabi punya leher ni, baju leher Nabi. Maksudnya zaman tu dah ada butang dah lah. Sama ada butang macam kita ni ke? Kalau butang macam ni tak tahulah, tapi berbutang. Maksudnya Nabi tak pakai butang masa tu. Dia datang dengan kumpulan untuk berbai'ah dengan Nabi, untuk menyatakan sokongan kepada Nabi. Kemudian dia nampak ada Nabi tak berbutang, dan dia memasukkan tangan dia dalam lubang baju Nabi yang terbuka, tapi dengan adab, bukan datang-datang terus masuk. Nabi pun tahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu yang Sayyidina Qurrah bin Iyas nak rasa belakang Nabi punya khatam. Kita dah belajar dah sebelum ni, Nabi ada khatam nubuwah, ada tanda kenabian Nabi di belakang badan Nabi SAW, belah kiri sikit. Ni bahu Nabi, di belakang sebelah kiri sahaja sedikit. Dia bukan betul-betul di tengah. Jadi dia datang, fa adkhaltu yadi, masukkan tanganku fi jaibi qamisihi, pada lubang Nabi yang tak pakai butang tu, maka aku merasa belakang Nabi dengan tanganku, itu khatam Nabi, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda apa tuan-tuan? Sahabat boleh datang masuk tangan, tanda Nabi tawaduk. Nabi sempurnanya tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bagi orang pegang badan Nabi. Ada manusia yang geli orang nak sentuh badan, tak boleh apa? Bukan sentuh yang pelik-pelik lah, sentuh yang tanda seorang sahabat dengan sahabat lah. Ada orang tak boleh, dia geli. Tapi Nabi tanda tawaduk Nabi buka, Nabi bagi. Jadi di sini juga kata guru saya, harus untuk kita lelaki buka butang, tapi diniatkan
untuk ikut sunnah. Masa kita tak pakai butang tu, tapi kalau baju leher, baju t-shirt tak ada butang, nak macam mana? Pakai biasalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang begini, kalau kita panas, buka butang, niat ikut sunnah. Sebab Nabi juga pernah tidak berbutang. Tapi kalau kita panas, tak niat, tak dapat pahala. Dan kita pakai butang dan juga niat untuk ikut pahala sunnah, maka dapat pahala sunnah memakai butang. Harus bagi lelaki buka butang. Cuma kalau kita pakai baju berkola, ada tie, di situ lebih afdal pakai butang bagi habis dan pakai tie bagi cantik. Sebab apa? Dalilnya Nabi suka benda yang cantik. Dan Nabi ikut kepada Allah. Allah tu cantik, maha cantik, dan Allah suka kepada kecantikan, keindahan. Jadi kalau pelajar sekolah kena pakai tie, tak payah buat buka. Sebab nak kata konon-konon style ke apa, tak perlu. Bagi kemas, bagi cantik. Kalau orang kata ni macam, ikutlah apa orang nak kata, pura-pura macam ni trap-trap ni. Tak, kemas itu lebih indah, lebih afdal sebenarnya. Dan peraturan sekolah kena ikut peraturan sekolah. Pergi pejabat kena ikut peraturan pejabat, walaupun tak ada tie pada zaman Nabi. Ni bid'ah yang hasanah, boleh pakai, tak ada masalah. Dan pakai butang itu lebih afdal daripada buka butang, kerana butang itu lebih kemas. Jadi Sayyidina Qurrah ni, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Qurrah ni, anak beranak ni, mereka ni bila tengok Nabi tak berbutang, sampai mereka wafat, mereka dah tak pakai butang. Sebab apa? Mereka, sahabat ni, dia punya amalan mereka ni, ataupun amanahnya sahabat ni, mereka beramal dengan apa yang mereka lihat saja. Kalau tuan-tuan datang, tuan-tuan tengok saya hari ni, contoh, saya pakai macam ni, kemudian saya balik, tuan-tuan balik, kemudian tak berjumpa dah kita tak berjumpa dah. Tuan-tuan akan ingat yang saya takkan berbutang saja, ataupun saya berbutang saja. Pada waktu lain saya ada juga berbutang. Senang kita bagi contoh Nabi lah. Kita pernah jumpa Nabi dalam keadaan Nabi berbutang, ataupun tuan-tuan setengah jumpa Nabi dalam keadaan tak berbutang. Tuan-tuan amalkan yang tu sajalah. Begitu juga Sayyidina Qurrah dan juga Sayyidina Muawiyah ni, dia nampak Nabi dalam keadaan tak berbutang, sampai sudah dia tak pakai butang. Sebab dia nampak Nabi dalam keadaan tu. Tapi tak menafikan dalam keadaan lain Nabi juga berbutang. Faham? Sahabat juga tidak kata, kenapa kau pakai butang, Nabi tak pakai butang. Tak, mereka tidak. Mereka saling satu menyatu. Mereka tidak berbalah. Mereka faham. Mereka tahu ada riwayat lain yang Nabi berbutang, tapi mereka tak nampak. Bila tak nampak, mereka amal apa yang mereka nampak sahaja. Begitu. Jadi pengajaran daripada hadis yang kita dapat ini, hadis yang ke-58, harus untuk memakai qamis, baju yang ada butang. Maksudnya harus jawaz, harus. Dan juga sunnah juga pakai baju yang ada butang. Yang kedua, sempurnanya tanda tawaduk Nabi SAW bersama manusia. Ini hadis yang kita dapat, pengajaran daripada hadis ini. Dan yang ketiga, harus juga untuk kita bertabarruk, untuk dengan menyentuh sebahagian daripada tubuh badan Nabi SAW yang mulia itu. Tapi sekarang nak sentuh macam mana? Tak ada kan? Tabarruk dengan apa? Dengan solawat ke atas Nabi SAW saja. Wabihi ilai qal, terus hadis yang ke-59, haddathana Abdu Humaidin qala haddathana Muhammad ibn al-Fadli qala haddathana Hammad ibn Salamah an Habibi ibn Shahid anil Hasani, يعني حسن البصري, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة ابن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW keluar daripada rumah dalam keadaan Nabi berpegang tangan, berpaut tangan dengan Sayyidina Usamah bin Zaid. Dan pada waktu itu Nabi memakai pakaian qitri, cotton, pakai baju yang kain cotton,
wa qad tawashshaha bihi, dan Nabi ikut juga. Tawashshaha ni Nabi berihram, Nabi pakai seolah-olah macam berihram. Fasalla bihim, dan Nabi bersolat dengan para sahabat. Nabi solat dengan mereka. Jadi di sini dalam hadis ni dalil kata boleh seorang lelaki dengan lelaki kawan dia boleh berpimpin tangan, boleh berpegang tangan. Kalau di Mesir bukan pegang tangan macam ni tuan-tuan. Pegang tangan, Nabi berpaut, Nabi bangun dan Nabi berpaut, dan Nabi pegang tangan Sayyidina Usamah bin Zaid dalam keadaan Nabi jalan. Jadi kalau di Mesir tuan-tuan, bismillah, kalau di Mesir suasana lelaki pegang tangan lelaki itu biasa. Saya tak pasti kalau di sana kan ni ada ke? Jalan pegang tangan. Tak ada. Pegang tangan. Bukan pegang tangan macam ni Ini orang kata gay pula. Tidak. Bukan macam ni. Pegang tangan. Sini. Fitri, sini Fitri. Sini. Saya tunjuk contoh. Senang. Ada contoh. Begini. Pegang tangan. Fitri buat macam ni. Saya macam ni. Ini di Mesir begini biasa. Nampak? Begini. Bukan macam ni. Bukan ini pelik lah. Begini. Ini biasa jalan. Beginilah selalunya Arab. Kami orang Malaysia pun dah terbiasa begitu. Okey, Fitri pula pegang saya. Jadi bila pegang semua. Jadi bila jalan akan ada seorang begini. Ini biasa di Mesir. Dan ini juga sunnah Nabi SAW. Tapi Nabi pada waktu itu Nabi berpegang dengan Sayyidina Usamah. Beginilah Nabi nak bangun dan Nabi berjalan. Sama ada begini pun boleh, ataupun tangan dia begini pun boleh. Ada. Tapi kalau di Mesir selalunya beginilah. Dia akan letak tangan dia macam kita nak solat. Fitri pegang saya. Begini. Tangan begini, kita akan sembang jalan. Dia akan pegang semua-semua begini. Itu biasa. Dikira itu dikira sunnah Nabi SAW juga. Tapi bukan macam ni ya tuan-tuan. Ini betul hayun-hayun tangan pula lagi yang kata ni apa ni? Gay bukan. Dan bila kita buat itu dalam keadaan yang tidak mencurigakan orang lah. Maksudnya kalau orang tengok pelik tu mungkin sebab mereka tidak mengaji lah. Itu masalah. Sebab tu kena datang dengar. Ustaz Azhar sebut tu kena mari dengar, mari dengar di masjid. Kena mari mendengar supaya tidak berlaku fitnah. Boleh kita pegang tangan begitu dalam keadaan dua orang lelaki ataupun tak ada masalah ramai-ramai. Cuma kalau orang tanya kena terangkan balik dengan jelas pada mereka. Dan masa Nabi keluar itu, Nabi dalam keadaan Nabi memakai tawashshaha, seolah-olah Nabi berihram. Nabi pakai kain begini. Guru saya tunjuk sini, saya buat balik. Begini. Jadi Nabi begini, pegang Sayyidina Zaid, Usamah bin Zaid, begini dalam keadaan berihram. Kanan kan buka kan? Saya tak sampai lagi, haji kalau dah sampai betul kan? Belah kanan kan kita buka. Begini, Nabi pakai. Kebanyakan para sahabat Nabi SAW semua ada sehelai kain saja. Kain mereka sangat besar. Guru saya sebut cara sahabat pakai kain. Pakaian mereka kan, kerana sahabat Nabi semua zuhud. Nanti kita sebut apa? Semua bukan kaya. Kain besar ni kecil. Mereka akan lilit begini dan akan sambung sini. Ikat di belakang. Maksudnya belakang ni kosong. Belakang kosong. Kain besar lah, bukan besar macam ni. Besar macam ni tak ada. Jalan sikit nampak. Tak ada. Ini besar lagi pada ni lah. Satu kain saja mereka ni. Kebanyakan para sahabat Nabi SAW. Dan kain yang banyak, pakaian yang banyak tidak menafikan kita ni zuhud ya tuan-tuan. Kata guru saya, zuhud ini bukan pada perbuatan. Bukan pada pakaian luar kita ni. Zuhud ialah pada perbuatan hati kita. Zuhud pula panjanglah perbahasan dia. Zuhud ini maksudnya kita tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Kita letak dunia pada tangan kita. Kalau ada, kita pegang, kita guna. Kalau tak ada, hilang, alhamdulillah. Tak apa, nanti Allah ganti balik. Cakap senang lah, nak buat tu perlukan latihan lah. Perlukan latihan. Zuhud. Baik. Jadi Nabi pegang begitu dan Nabi bersolat bersama mereka.
Jadi thawbun qitriyun ni ialah pakaian yang saya catat di sini, pakaian yang dibuat daripada, yang diambil daripada Yaman ataupun Qatar. Sebab itu disebut qitriyun. Ataupun setengahnya disebutkan burdah yamamiyah ataupun kain burdah daripada Yaman. وقال عبد ابن حميد قال محمد ابن الفضل سألني يحيى ابن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه. Jadi daripada berkata Imam Muhammad bin Fadli telah ditanyakan oleh Yahya bin Ma'in tentang hadis ini, hadis yang saya bacakan ini. Awwala ma jalasa ilai, bila aku mula-mula duduk dengan Imam Muhammad bin Fadli, faqultu haddathana Hammad ibn Salamah faqala law kana min kitabik, faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi thumma qala amlihi alayya. Jadi hadis ini ditanya Sayyidina Yahya bin Ma'in, tanya kepada Sayyidina Muhammad bin Fadli, boleh tak tolong bacakan hadis pada aku untuk aku riwayat. Terus Sayyidina Muhammad bin Fadil kata haddatsana Hammad ibn Salamah. Kemudian Imam Yahya bin Ma'in pula kata, boleh tak kalau daripada kitab kamu? Sebab Sayyidina Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in nak test tengok tok guru dia ni ada tak tok guru dia ni ingat saja ke ataupun tulis kitab sekali. Jadi Imam Muhammad bin Fadl pula bangun, faqumtu, aku bangun, li ukhrija kitabi, untuk aku pergi ambil kitab aku. Faqabada alayya thawbi, cepat-cepat Imam Yahya bin Ma'in pegang baju Imam Yahya pegang baju Sayyidina Imam Fadl Muhammad bin Fadl. Thumma qala, kemudian Imam Yahya bin Ma'in kata, amlihi alayya, sampaikan cepat kepada aku. Fa inni akhafu an la alqaka alla alqaka, aku takut masa engkau pergi nak ambil kitab engkau, terus sama ada aku mati ataupun engkau yang mati dalam perjalanan tu, padahal dalam rumah juga. Fa inni akhafu an la alqaka, qala, maka berkata Imam Muhammad bin Fadl, fa amlaituhu alaihi, maka aku bacakan terus daripada ingatanku ke atas Imam Yahya bin Ma'in. Thumma akhrajtu kitabi, kemudian aku keluarkan kitab aku, fa qara'tu alaihi, dan aku tulis beri semula dengan apa yang telah aku tulis kepadanya. Ini dalil apa tuan-tuan? Dalil yang saya bacakan kitab sebahagian fadail ataupun faedah daripada sini ialah orang pada zaman dahulu, imam-imam yang besar yang hebat ni, mereka ni sangat menjaga masa. Sehingga kan, tapi ini antara guru dengan guru, anak murid dengan guru lah, tapi dua-dua imam besar. Anak murid ni minta kepada guru ni untuk dibacakan hadis, maka terus guru ni tadi terus nak bacakan hadis. Kemudian murid ni tahan pula sekejap, Tok Guru, boleh tak ambil hadis tu daripada buku? Kok lah Tok Guru ada tulis ke? Terus Tok Guru ni tadi bangun nak pergi ambil kitab tu, buku yang telah ditulis hadis tu. Terus anak murid tadi pegang baju Tok Guru, cepat, tak apa, terus baca hadis. Takut nanti masa Tok Guru nak pergi ambil kitab, Tok Guru mati ataupun saya mati, dua-dua tak sempat. Ini tanda apa? Tanda ulama pada zaman dahulu sangat menjaga masa, sehingga takut. Dalam rumah sendiri pun takut masa pergi ambil buku, mati salah seorang. Dan kata guru saya, guru ataupun anak murid pada zaman dahulu boleh test Tok Guru lah, tapi pada zaman sekarang tak boleh dah, sebab tak sama macam zaman dulu. Kalau macam tuan-tuan duduk bawah saya saja nak test soalan saya, nak test lah, bagi soalan, dan ataupun soalan tu bukan soalan nak tanya tapi nak test, tak boleh. Tapi zaman dulu tak ada masalah, sebab dulu murid dengan guru tu memang hebat dah. Kita
Guru tak hebat, murid mungkin hebat. Sekarang tak boleh. Kata guru saya tak boleh nak test begitu. Yang ditanyakan ni sebab apa? Bukan dia nak apa sangat, dia nak test Imam Muhammad bin Fadil ni hafaz tak? Okey, kalau hafaz dia tulis tak? Tengok dua-dua dia tulis. Dia hafaz pun kuat, tulis pun dia ada. Jadi saja dia nak test. Baik. Dan kata guru beliau Syekh Yusri hafizahullah taala, zaman sekarang tak boleh dah, sebab tak boleh nak test tok guru ni. Satu, tidak ada adab. Dan zaman sekarang bukan zaman periwayatan. Zaman dulu zaman riwayat hadis. Jadi tanya sambil riwayat terus hadis. Begitu. Bukan sekarang, tak ada zaman riwayat hadis, jadi tak perlu. Maksudnya zaman dulu ni menggunakan imla ni apa? Zaman dulu tak ada mic. Kalau sekarang ni saya cakap tanpa guna mic boleh dengar lagi. Kata. Saya boleh dengar lagi kan? Wah, masih boleh dengar. Tak ramai. Tapi kalau zaman dulu, kalau sekali riwayat hadis 1000 manusia yang datang. Jadi tok guru baca di depan, anak murid ni akan jadi telefon karat, akan sampaikan begitu. Jadi bila terputus di tengah, guru akan sambung lagi, akan ulang balik sekali lagi. Begitulah sampai habis hadis diriwayatkan. Maksudnya apa? Hebatnya orang dulu dalam nak ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat. Jadi zaman riwayatlah pula. Mujahadahnya mereka, bersungguhnya mereka nak kumpulkan hadis untuk disampaikan kepada kita. Sampailah kita boleh baca kitab ni. Kalaulah Imam Tirmizi dan imam-imam yang lain tidak ada juhud, tidak ada kesungguhan nak mengumpul hadis, tak ada kita nak boleh baca begini, ambil manfaat. Jadi dalam faedah dalam hadis yang saya bacakan tadi ya, akhir sekali dituliskan fasalla bihim. Pertama sekali Nabi sangat menjaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga solat jemaah. Dalam faedah dalam hadis yang kita bacakan ni, walaupun sebut pasal Nabi pakai baju punya, alaihi thawbun qitri, Nabi pakai baju qitr, baju jenis cotton. Faedah ialah Nabi sangat menjaga solat jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ala salatil jamaati. Nabi juga ihtimamu sallallahu alaihi wasallam bi husni thiyabi wal mazahir hasan. Nabi juga mengambil berat akan kecantikan pakaian yang baik. Bukan cantik semata-mata, tapi pakaian yang baik. Itu cara Nabi nak menjaga pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil berat dengan pakaian yang Nabi pakai. Nabi tak pakai yang sembarangan, yang kotor dan sebagainya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam rindu untuk melihat orang muslimin, melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi solat dengan mereka. Sampai Nabi dalam keadaan di papah pun Nabi masih lagi bangun nak tengok para sahabat. Ini faedah daripada hadis yang kita bacakan yang ke-59. Wa bihi ilai qal haddatsana, hadis yang ke-60, haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri qala radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila Nabi mendapat pakaian yang baru, Nabi akan menamakan, sama ada pakaian baru, serban baru, ataupun disebutkan juga pakaian barulah, Nabi akan menamakan pakaian yang Nabi dapat tu tadi. Contohnya serban Nabi akan menamakan
ada satu serban Nabi yang berwarna putih, Nabi namakan dengan nama Sahab. Sahab bermaksud awan. Sebab dia putih kan, jadi Nabi namakan dengan Sahab. Nabi tak sebut mai menatang tu. Tu kalau bahasa Kedah tuan-tuan. Kalau Kedah kita panggil mana menatang tu Mai Sat? Contoh menatang tu binatang tu lah. Kalau bahasa logat Kedah. Kalau sini apa? Okay, kita sini kita sebut, Nabi tak sebut perkataan menatang tu ataupun benda tu. Contoh ni air kan, bawa datang benda tu. Walaupun Nabi tunjuk ini, tapi Nabi tak sebut benda tu. Nabi kata Nabi akan sebut bawa datang air ini. Ataupun ini rida kan. Rida ni Nabi tak sebut. Nabi sebut nama. Bawa datang rida ini. Ataupun Nabi bagi nama kepada rida ini. Contohnya kita bagi nama the green sebab dia hijau. Bawa datang the green tu ataupun si hijau itu. Contohlah, rida kita satu saja, kita bagi nama hijau. Bawa datang hijau tu kat saya. Hijau mana? Orang tahu dah rida hijau. Contoh, jadi dalam hadis ni juga Nabi bagi nama kepada serban Nabi dengan nama Sahab sebab berwarna putih. Dalam ni juga saya catatkan Nabi juga beri nama kepada binatang Nabi. Keldai Nabi bagi nama Duldul. Duldul. Unta Nabi yang berwarna merah Nabi bagi nama Qaswa. Qaswa. Jadi kita ada kereta kan, kita boleh bagi nama kereta kita tu. Contoh kereta Pro 2, tu Pro 2 tu jenis, nama dia apa? Kita nak bagi apa? Imran. Contohlah Imran, contoh nama Imran, contohlah. Jom naik Imran. Naik Imran. Kereta. Itu sunnah kita bagi nama. Pakaian ni jubah, ini jubah. Tapi baju nama apa ni? Contohlah kita nak bagi nama Fatimah, contohlah contoh. Sayang, tolong setrika Fatimah kat abang. Tahulah jubah warna kuku, nama dia Fatimah. Serban warna putih kita panggil apa? Awang. Contohlah Awang. Sayang, tolong setrika ataupun setrika dah lah. Sayang, tolong buat datang Awang. Bini kita, isteri kita tahu dah ini Awang. Jadi ini juga ada sunnah bagi nama kepada pakaian, serban ataupun apa-apa benda yang baru lah. Benda yang kita miliki, kereta. Kalau ada kucing, kan kita bagi nama kucing kan. Kucing tu bagi nama sunnah lah tu. Minta maaf kalau ada nama Imran. Contoh. Apa lagi? Nabi bagi nama kepada binatang Nabi. Himar Nabi nama Ya'fur. Himar ni keldai lah, nama Ya'fur. Duldul. Unta Nabi Qaswa. Dan Qaswa ni unik dia, warna merah kemerahan. Kalau daripada jauh sahabat boleh kenal dah. Ini Qaswa ni. Sahabat tak sebut ini unta Nabi. Sahabat terus sebut Qaswa. Mereka tahu ni nama dia. Dia sunnah antara sunnah Nabi SAW. Dan Nabi menukar juga, antara sunnah Nabi adalah Nabi menukar nama yang buruk pada nama yang baik. Kita nama baik kita tukar nama buruk. Contohlah Awang, nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Lepas tu dia Jongam. Kita panggil apa? Mat Jongam. Kesian dia. Tak boleh. Haram kita tukar nama manusia yang dia tak redha. Nabi tukar nama yang buruk pada nama yang baik. Contoh nama sahabat Nabi Abdul Ka'bah, Nabi tukar Abdul Rahman. Nabi tukar. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Hazan, sedih. Nabi tukar kepada Sa'id. Dia kata dia tak mau ya Rasulullah. Kekal dia dalam keadaan sedih tu. Jadi bila Nabi dah tukar nama, gembiralah kita. Nabi tolong tukar nama kita. Abdul Syams, hamba matahari, kepada Abdul Rahman, hamba yang Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Jadi haram kita menukar nama manusia yang dah baik kita tukar jadi buruk dengan gelaran yang pelbagai. Tak boleh. Haram, berdosa. Tapi kalau nama tu nama buruk, wajib kita beritahu dan kita tukar. Contoh kalau kita dah besar ni, besar-besar kita tahu nama kita tak ada maksud ataupun kurang baik, kita tukar dekat jabatan pendaftaran. Ini bukan nama yang baik. Sebab tu ibu ayah, mak ayah ni ada 3 hak anak-anak dalam anak-anak ni ialah mencari ibu yang baik, beri nama yang baik dan beri didikan agama yang baik. Kalau kita ibu ayah, Fitri, esok nak kahwin kan? Nak kahwin kena cari ibu yang baik. Bukan masa nak kahwin tu cari, ataupun 3 bulan sebelum bertunang, tidak. Nak cari ibu yang baik ni sebelum masuk, kita kena jadi baik lah. Bukan kita cari orang baik, kita kena jadi baik dulu. Kita dapat yang baik lah. Kalau kita nak cari yang baik, memang sampai sudah mencari yang baik, kita akan dapat yang baik insya-Allah. Soleh ni bahasa Arab, soleh, solehah bahasa Arab. Bahasa Melayu ni lah baik, baik.
Baik ni ialah taat pada Allah, taat pada Rasul, ibu bapa jaga solat. Khalas. Cari ibu yang baik. Kalau kita pada muda lagi kita duk kacau anak dara orang, ataupun perempuan playgirl, laki playboy, macam mana nak dapat suami ataupun anak yang baik? Tak boleh. Cari ibu yang baik. Beri nama yang baik kepada anak-anak. Jangan panjang sangat. Bagi panjang, panggil yang tu juga. Sebab nama kita ni doa. Bila nama doa, esok di akhirat Allah akan panggil dengan nama yang dipanggil, yang diberi tu. Kalau saya Qasim, Muhammad Qasim, tuan-tuan panggil Qasim, itulah nama yang akan Allah panggil di akhirat esok. Kemudian beri ilmu agama yang baik, didikan agama. Gitu. Sunnah menukar nama yang buruk pada nama yang baik, bukan tukar nama baik pada nama buruk. Sunnah Nabi menukar nama sahabat yang buruk-buruk pada yang baik. Jadi tak boleh kita orang awam ni tukar nama yang tidak elok. Kemudian Nabi akan berdoa. Lepas Nabi memberi nama, imamah Nabi, serban Nabi, pakaian Nabi ataupun ridak Nabi, summa yaqul, Nabi akan berdoa bila Nabi nak pakai, Allahumma lakal hamdu kama kasau tanihi. Segala puji bagi engkau ya Allah. Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi engkau ya Allah yang telah berikan aku pakai pakaian ini. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku minta kepada engkau ya Allah kebaikan dengan pakaian ini dan juga kebaikan dengan apa yang tujuan pakaian ini. Kalau kita pakai baju tak baca bismillah, tak dapat pahala, tuan-tuan. Sebab Nabi sebut setiap perbuatan yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka semua terputus, amalan tu terputus. Abtar, ajzam, aqta, tak ada pahala. Nak minum, bismillah. Lepas tu minum kali kedua, bismillahirrahmanirrahim. Minum kali ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga ada sunnah Nabi dalam cara nak minum nanti akan disebutkan. Bismillah, lepas tu letak alhamdulillah, bismillahirrahman. Letak alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada. Pakai baju, pakai jam, tak baca bismillah, tak dapat pahala. Mandi, baca bismillah dalam hatilah. Lepas tu niat pula, saja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Tak niat, mandi saja dapat bersih, tak dapat pahala. Pakai serban, baca bismillah. Pakai serban, pakai kopiah, tak baca bismillah, tak dapat pahala. Pakai kain pelekat, tak baca bismillah, tak dapat pahala. Pakai saja, rugi. Jadi mulakan semua perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim lah, ataupun bismillah sahaja pun tak ada masalah. Kalau kita tak hafal doa pakai baju, bismillahirrahmanirrahim, pakai belah kanan, selesai. Bahasa Melayu dia apa? Ya Allah, aku minta, dah pakai dah ya Allah, mudah-mudahan dengan aku pakai ni aku dapat kebaikan dengan baju yang dicipta ni, dan aku dapat pakai dengan tujuan yang dicipta. So nak tutup aurat dan sebagainya. Kemudian Nabi doa lagi, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada keburukan baju ini ataupun bahaya yang ada dalam baju ni, contoh kain pelekat dan sebagainya. Itu dia, isyak dah. Okey, ini hadis yang terakhir. Maksudnya Nabi minta lindung dengan Allah Ta'ala, takut-takut dalam baju tu ada binatang berbahaya dan sebagainya lah. Kita gebar-gebar kita apa sini sebut sebelum pakai baju tu, kita kibarkan baju tu, takut ada binatang ke apa-apa. Sebab pada zaman Nabi tu di padang pasir mungkin ada binatang berbisa dan sebagainya, tapi sekarang pun tak menafikan benda tu juga. Takut ada laba-laba kita jangan bunuh. Laba-laba ni makhluk yang cinta kepada Nabi, yang buat sarang lindung Nabi SAW. Jadi laba-laba jangan bunuh. Kita halau dia, pergi, dia akan ikut, dia akan faham cakap kita. Kata guru saya, semut pun tak boleh kita bunuh, semut Nabi Sulaiman. Kalau semut yang berbisa, yang menggigit tu, ya boleh bunuh, tak ada masalah. Tapi sebelum kita, semut yang kata-kata tu sebelum kita bunuh pun, kita boleh cakap kat dia elok-elok. Kita kata, wahai semut, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat Nabi Sulaiman, aku arahkan kau buat rumah kat luar. Dia akan keluar. Jangan terus kita bunuh. Sebab ada salah seorang anak murid guru saya pernah buat macam tu dan jadi. Bila jadi, dia beritahu kat guru saya, buat dengan yakin lah. Buat dengan yakin. Sebab semut faham kita. Semut faham, kita cakap semut faham, anjing faham. Kita yang tak faham nak balas balik. Sebab tu masa dalam ayat Quran ada Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman sampai tu,
semut semua dah menjerit dah. Ketua semut dah kata masuk dalam rumah masing-masing supaya tak kena hentakan Nabi Sulaiman. Fahamnya Nabi Sulaiman dengan semut. Sebab tu kita kena dengan binatang ni, ada 5 benda binatang yang tak boleh kita bunuh. Pertama, katak. Yang kedua, burung hud-hud. Yang ketiga, semut. Yang 2 lagi saya tak ingat. Tuan-tuan kena cari, balik cari. 5 binatang haram kita bunuh. Dia ada binatang yang boleh bunuh, ada binatang yang haram kita bunuh, ada binatang yang apa? Allahumma salli ala sayyidina. Saya tak ingat lah. Tapi lagi 2 saya tak ingat. Katak, semut dengan apa tadi? Katak, semut, laba-laba tak boleh bunuh, haram kita bunuh. Lagi 2 nanti cari balik. Baik. Akhir sebelum saya tutup, faedah daripada hadis ini, sunnah untuk kita memberikan pakaian kita itu dengan nama yang kita tahulah. Sunnah untuk kita memberikan nama kepada pakaian, pada serban, kopiah dan binatang kita, kenderaan kita, supaya kita tahu dia dan kita iktiraf benda itu. Yang kedua, dalam hadis ini faedah ialah kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan setiap nikmat yang Allah bagi. Pakaian kita yang Allah bagi, kenderaan kita dan sebagainya. Dan yang ketiga, berzikrillah, maksudnya dengan berzikir kepada Allah dengan doa-doa yang tertentu. Doa-doa yang tertentu ketika nak pakai baju yang baru, itu juga adalah sunnah Nabi SAW, dengan membaca doa-doa yang tertentu. Jadi saya rasa cukup setakat itu dahulu pada malam ini perkongsian saya. Mudah-mudahan ada manfaat buat diri kita semua, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kasar bahasa dalam menerangkan perihal kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat semua, dan Allah angkat bala yang sedang menimpa kita. Allah beri kesembuhan jika ada yang sakit. Allah beri kelapangan rezeki dan rezeki yang berkat dan luas kepada kita semua insya-Allah. Yang belum berkahwin, Allah mudahkan rezeki untuk berkahwin. Yang belum dapat pekerjaan, Allah berikan pekerjaan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan memudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.